Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya, Ali Asagili. Pada hari ini, saya akan berkongsi satu video yang bertajuk Kerajaan Osmania. Sebelum itu, jangan lupa subscribe channel saya dan like video saya. Kerajaan Osmania. Kerajaan Osmania ditubuhkan bersempena dengan nama pengasas Kerajaan Osmania, iaitu Osman bin Ertugrul. Kerajaan ini berpusat di Surgut, Bursa, Edirne dan Istanbul serta dipimpin oleh 37 orang sultan. Antara sultan yang terkenal ialah Osman bin Ertugrul, Orhan, Muhammad Al-Fatih dan Sulaiman Al-Kanuni. Tempoh pemerintahannya adalah selama 625 tahun, iaitu dari 1299 hingga 1924. Penubuhan. Pada mulanya, Osman merupakan Gubernur Kerajaan Seljukia di kawasan barat Anatolia yang dikatakan sering menerima ancaman hebat daripada Empire Byzantine. Oleh itu, beliau telah memisahkan Kerajaan Osmania lalu menyatukan semula wilayah Kerajaan Seljukia yang berpecah belah di bawah pemerintahannya. Akhirnya, beliau berjaya mematahkan serangan daripada tentera Mongol dan Empire Byzantine lalu menjadikan Bursa sebagai pusat pemerintahannya. Sumbangan. Dari sudut agama, institusi masjid dinaik taraf dan dibina seperti Masjid Kasbah dan Masjid Biru. Hagia Sophia pula diwakafkan sebagai masjid. Di kawasan Balkan, Mubalik Islam telah menekankan aspek toleransi dan asimilasi ke dalam ajaran masyarakat di Eropah. Dari sudut politik, Istanbul dijadikan sebagai pusat pentadbiran negara. Kerajaan ini berjaya mewujudkan sebuah empire dengan perluasan kuasanya ke Anatolia, Balkan, Algeria, Tunisia, Mesir, Greece, Bulgaria, Syam, Parsi, Hijaz, sepada Rusia serta kawasan sekitar Laut Hitam. Selat Dardanelles dan Selat Bosphorus turut dikuasai. Kerajaan juga telah mengadakan hubungan diplomatik dengan Perancis yang merupakan kuasa besar di barat. Dari sudut perundangan, undang-undang baru diperkenalkan dan disusun, iaitu Kanun Sulaiman atau disebut Kanun Nami. Selain itu, Jawatan Kadi dan Mufti dijadikan sebahagian daripada organisasi perundangan Islam. Jawatan Syekhul Islam turut diperkenalkan bagi mengeluarkan fatwa. Dari segi ekonomi, Istanbul dijadikan sebagai pusat pertemuan perdagangan antara Timur dan Barat serta dunia Islam dan dunia bukan Islam. Selain itu, jalinan perdagangan Osmania meliputi pelabuhan-pelabuhan di sepanjang Laut Tengah, Laut Merah, Laut Hindi dan Laut Mediterranean. Dengan itu, terbentuknya jalinan perdagangan dunia Islam yang berpusat di Istanbul. Dari segi sosial pula, pembaharuan di kawasan Balkan dilakukan, iaitu pengenalan sistem yang menggalakkan kecemerlangan individu. Selain itu, kebajikan rakyat turut dijaga menerusi bantuan bagi golongan yang memerlukan. Infrastruktur pula dibina semula seperti sekolah dan rumah sakit serta pembinaan kompleks Al-Fatih. Dari aspek ketenteraan, sistem kenaikan pangkat, imbuhan dan kelengkapan senjata diselaraskan. Selain itu, pembaharuan dilakukan seperti pembentukan pasukan Janissary dan pemodenan Angkatan Tentera Laut. Terdapat juga kelengkapan senjata moden seperti meriam gergasi. Seterusnya, setiap tentera Osmania mempunyai semangat Ghazi yang tinggi dalam memperluas empire Islam. Sehubungan itu, anggota tentera dipilih melalui sistem Darut Shirma, iaitu kanak-kanak yang berkebolehan dilatih menjadi pentadbir ke dalam sistem ketenteraan. Dari aspek pendidikan, sistem madrasah telah diperkenalkan. Selain itu, banyak institut pendidikan telah diwujudkan seperti masjid, perpustakaan, sekolah pengetahuan akademik, sekolah sastra, maktab tentera, maktab teknik dan kolej perubatan. Di samping itu, rakyat Osmania juga bergiat aktif dalam bidang penulisan ensiklopedia. Bermula dari situlah wujudnya tokoh penulis ensiklopedia seperti Mehmet Al-Fanari, Molla Lutfi dan Khatib Chalebi. Kejatuhan dan kemerosotan.
Antara punca kejatuhan kerajaan Osmania ialah perebutan kuasa dalam kalangan putera-putera raja. Selain itu, tercetusnya gerakan yang ingin menuntut kemerdekaan daripada wilayah-wilayah jajahan Osmania. Seterusnya, kemerosotan ekonomi dan bebanan hutang negara tinggi turut berlaku ekor sistem pungutan cukai telah runtuh. Di samping itu, empayar menjadi sukar untuk dikawal sepenuhnya gara-gara pertambahan penduduk yang pesat. Tenaga pekerja mahir juga berkurangan berikutan kelemahan dalam sistem pendidikan. Akhir sekali, Empayar Osmania mengalami kekalahan dalam peperangan akibat teknologi dan ketenteraan semakin ketinggalan berbanding kuasa barat. Itu sahaja daripada saya. Sekiranya terdapat cadangan dan pendapat lain, boleh tulis komen di bawah. Jika anda berminat dengan video saya, silalah like dan subscribe channel saya. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.